Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Fairuz dan juga rakan-rakan sekalian. Kami daripada Kumpulan 14 ingin membentangkan tugasan kajian kes isu etika terpilih, penghayatan etika dan peradaban. Tajuk kumpulan kami adalah Perkauman dalam kalangan rakyat Malaysia. Pembentangan ini mempunyai 3 bahagian. Bahagian A terdiri daripada fakta, konsep, nilai dan teori. Bahagian B terdiri daripada cadangan, perspektif, kekuatan atau kelebihan dan juga kelemahan atau limitasi. Yang terakhir, bahagian C terdiri daripada rumusan dan justifikasi. Ini adalah senarai nama kumpulan kami dan peranan masing-masing. Jude akan menceritakan tentang rumusan dan justifikasi. Ahmad Syawal akan menerangkan tentang perspektif. Wang Edmund akan menceritakan tentang cadangan. Lai Aicha akan menjelaskan tentang kelebihan. Alif Husaini akan menerangkan tentang teori. Aisyah akan memberitahu tentang fakta dan konsep. Syafiqah akan menerangkan tentang nilai. Narin akan menerangkan tentang kelemahan. Berikut adalah beberapa fakta yang kami dapati. Yang pertama, perselisihan kaum agama. Ahli politik dan media sosial jadi punca. Sinar Harian 11 November 2019. Yang kedua, henti main isu polarisasi perkauman, politik berlebihan. Sinar Harian 11 Januari 2020. Yang terakhir, yang ketiga, cukup-cukuplah guna isu perkauman, 18 Disember 2021. Berdasarkan tarikh-tarikh yang dinyatakan, membuktikan isu ini amatlah hangat di dada-dada akhbar dan tidak akan lupus dari perbualan masyarakat kerana rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum. Perkauman adalah isu yang paling sensitif apabila dikaitkan dengan politik terutamanya. Seterusnya, penerangan mengenai konsep. Yang pertama adalah perkauman. Perkauman adalah kepercayaan bahawa kemampuan dan ciri-ciri yang dikaitkan dengan manusia adalah berdasarkan kaum dan sesetengah kumpulan kaum itu lebih tinggi kedudukannya dari yang lain. Manakala rasisme di Malaysia ini berpunca daripada keutamaan perkauman yang terkandung dalam dasar sosial dan ekonomi kerajaan Malaysia, serta ketegangan yang lebih meluas antara pelbagai kumpulan etnik. Nilai yang dapat dipelajari daripada isu rasisme dalam kalangan rakyat Malaysia ialah sikap toleransi antara kaum untuk mencapai kata sepakat perlu diterapkan dalam diri seseorang agar tidak mewujudkan permusuhan dalam masyarakat. Yang kedua ialah hormat menghormati antara kaum bagi mengelakkan perselisihan faham antara kaum. Dan akhir sekali, semangat patriotisme yang utuh perlu ada dalam diri seseorang supaya dapat mengekalkan keharmonian negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Ali Husaini bin Abdul Rahman, nombor matrik E22A0431, akan meneruskan pembentangan dengan menjelaskan teori yang berkait rapat dengan isu perkauman dalam kalangan rakyat Malaysia. Teori yang berkait rapat dengan isu perkauman dalam kalangan rakyat Malaysia adalah sifat kumpulan yang berinteraksi. Status kumpulan secara relatif. Menurut Alport 1954, jika interaksi perlu berperanan untuk mengurangkan prejudis, maka ia perlu berasaskan kepada interaksi sama status di antara kumpulan majoriti dan minoriti untuk mencapai matlamat bersama. Interaksi seperti ini akan lebih berkesan jika mendapat sokongan dari institusi sosial. Pendapat pada hampir serupa juga dikemukakan oleh Walter G. Stephen dan John C. Brigham, 1985. Ahli-ahli psikologi juga mengakui akan kepentingan hubungan sama status antara kumpulan sebagai prasyarat kepada perubahan sikap yang positif. Terdapat kajian yang menunjukkan bahawa rasa permusuhan dapat dikurangkan walau interaksi di antara kumpulan itu bukannya berasaskan hubungan sama status. Ames 1976 bahagian 256. Seterusnya, hukum atau akta yang berkaitan dengan isu perkauman dalam kalangan rakyat Malaysia. Hukum yang berkaitan dengan isu perkauman dalam kalangan rakyat Malaysia adalah Akta Keharmonian Nasional atau Akta Hasutan 1948, iaitu dengan mengembangkan perasaan niat jahat dan permusuhan antara kaum atau golongan penduduk yang berlainan di Malaysia dan mempersoalkan apa-apa hak, kedudukan, keistimewaan, kedaulatan atau prerogatif sebagaimana yang ditetapkan atau dilindungi oleh peruntukan bahagian 3 atau perkara 152, 153 dan 181 Perlembagaan Persekutuan. Tiga cadangan penyelesaian perkauman dalam kalangan rakyat Malaysia. Pertama sekali,
bergaul dan memupuk persefahaman antara kaum. Yang kedua, menggalakkan rakyat untuk menganjurkan aktiviti massa. Yang ketiga, menghindari sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi kaum, terutamanya media massa. Seterusnya, perspektif. Daripada perspektif sejarah, kita boleh lihat melalui peristiwa 13 Mei di mana rusuhan kaum berlaku secara besar-besaran sehingga melibatkan kematian. Seterusnya, melalui perspektif agama, misalnya kita melihat masyarakat beragama Islam yang merendahkan cara masyarakat Hindu atau Kristian melakukan ibadat. Kelebihan atau kekuatan daripada tiga cadangan penyelesaian itu ialah rakyat diberikan peluang untuk mempelajari dan menghargai kepelbagaian budaya kaum lain seperti tradisi, adat resam, makanan, seni dan bahasa. Yang kedua, dia membawa kelebihan yang dapat memupuk semangat bekerjasama dan toleransi antara satu sama lain. Yang kelebihan yang ketiga, rakyat dapat lebih fokus pada topik pembangunan negara dan kemajuan ekonomi. Terdapat tiga kelemahan daripada tiga cadangan penyelesaian. Kelemahan yang pertama ialah mempunyai sikap mementingkan diri sendiri dan tidak selesa bergaul dengan kaum lain. Kelemahan yang kedua pula ialah rakyat sibuk dan terlalu obses mengejar kehidupan materialistik. Dan akhirnya, setengah rakyat lebih memilih cara provokasi untuk menyuarakan pendapat kerana ia dapat memperoleh kesan yang cepat. Untuk bahagian rumusan dan konklusi, Malaysia merupakan negara yang berbilang kaum dan kaya dengan budaya dan adat resam. Berdasarkan pembincangan isu perkauman dalam kalangan rakyat Malaysia, ternyata bahawa jika kita semua anak Malaysia berganding bahu menggunakan konsep pepatah ibarat ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni. Dengan izin Tuhan, perkara ini dapat dijayakan dengan cemerlang dan direalisasikan lebih awal daripada sangkaan kita. Akhirnya, membasmi pengkaumuman di Malaysia memerlukan usaha bersama. Individu, komuniti dan institut mesti komited untuk memupuk keterangkuman, menggalakkan kesaksamaan dan mencabar sikap dan tingkat laku prejudis. Dengan mengakui isu ini, mendidik diri sendiri dan bekerja secara aktif ke arah masyarakat yang lebih inklusif, rakyat Malaysia boleh berusaha ke arah masa depan di mana perkauman dan diskriminasi akan dihapuskan. Seterusnya, untuk justifikasi dan kepentingan rumusan. Rumusan perbincangan mengenai isu perkauman dalam kalangan rakyat Malaysia adalah penting kerana ia menonjolkan perkara-perkara penting dan iktibar daripada perbualan tersebut. Dengan memendekkan hujah dan perspektif utama, ringkasan tersebut memberikan gambaran menyeluruh tentang isu dan kepentingannya. Kesannya adalah memberi perhatian kepada kewujudan dan kerumitan perkauman dalam masyarakat Malaysia. Ia menekan bahawa perkauman tidak terhad kepada kumpulan kaum tertentu dan mempengaruhi pelbagai aspek kehidupan manusia. Dengan mengakui masalah tersebut, individu dan komuniti bolehlah mula menanangi dan menghadapi dengan lebih berkesan. Di samping itu, kepentingannya pula menekan kepada keperluan untuk pendidikan, empati dan perfahaman sebagai strategi utama untuk memerangi perkauman. Ringkasan ini juga menekan peranan campur tangan perundangan dan dasar dalam mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif.
Dengan membentangkan penyelesaian ini, ringkasan tersebut menggalakkan individu, komuniti dan institut untuk berusaha secara aktif ke arah menghapuskan perkauman dan mempromosikan kesaksamaan. Dengan keseluruhan, ringkasan berfungsi sebagai alat yang berharga untuk meningkatkan kesedaran, memupuk dialog dan tindakan yang memberi inspirasi. Ia merangkumi perkara utama, perbincangan dan menyediakan pelan hala tuju yang jelas untuk menenangi isu perkauman dalam kalangan rakyat Malaysia. Baiklah, itu saja pembentangan daripada kumpulan kami, kumpulan 14. Sekian, terima kasih.